السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, taufik beserta hidayah untuk hadir pada malam ini. Mudah-mudahan ini merupakan suatu kebaikan di antara kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. InsyaAllah ini merupakan malam yang terakhir untuk kita habiskan kitab ini. Dan kalau ikut perancangannya, kitab selepas daripada syurga dan neraka adalah Tazkiyatun Nafs oleh Syekh Abdul Razak Al-Badri. 10 cara ataupun langkah untuk membersihkan jiwa. Kitab itu telah pun diberikan kepada saya untuk ditelaah, dan alhamdulillah kitab itu sebenarnya telah pun habis saya bincangkan bersama dengan pelajar UIA. Cuma kat sini mungkin Allah Alam, kita tengok rezeki macam mana. Ya, mudah-mudahan gitulah. Baik, alhamdulillah kita telah pun pada minggu lepas habis membicarakan gambaran tentang perhitungan amal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghitung amal manusia. Okay, insya-Allah pada malam ini kita akan bermula pada muka surat 209 sehinggalah tamat. Pada muka surat 209 tajuk yang diberikan adalah azab pada hari kiamat. Dan kalau muslimin muslimat perhatikan, ada dua hadis. Okey. Dua hadis yang dinyatakan pada bab ini, azab pada hari kiamat. Boleh. Ada accident sikit. Biasalah. Baik, muka surat 209, azab pada hari kiamat. Kalau muslim-muslimat perhatikan, hadis pada bab ini betul berbicarakan tentang apa yang Allah Ta'ala berikan berupa azab pada hari kiamat. Dan kalau kita perhatikan lagi, hadis pada nombor 91 dan juga 92, khusus azab yang Allah Ta'ala berikan kepada perkara ataupun bab berkaitan dengan harta. Bab berkaitan dengan harta. Baik, hadis 91. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu يوم القيامة ثم يأخذ بلهزيمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض Wallahu bima ta'maluna khabir." Abu Hurairah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataahu Allahu malan." Barang siapa yang Allah Taala kurniakan. Ai ataahu Allah bermakna a'tahu. Allah Taala berikan si fulan itu suatu harta. Tidak disebutkan harta berupa apa. Insya-Allah
pada hadis ke-92 akan diterangkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan setiap harta itu ada hak yang perlu ditunaikan. Sekiranya hak harta itu tidak ditunaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan balasan yang teruk dekat hari akhirat. Cuma pada hadis ke-91 ini tidak dijelaskan secara terperinci apakah bentuk harta. Ala kulli hal, malan adalah harta dalam bentuk yang umum. Falam yu'addi zakatahu. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dia harta, tetapi dia tidak menunaikan hak zakatnya. Okay, muslim-muslimat, harta ini ada hak. Selain daripada zakat, antara hak harta adalah kita memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Falam yu'addi zakatahu. Si fulan ini tidak menunaikan hak harta. Disebutkan dalam riwayat ini zakat. Maka pada hari kiamat, muthila lahu maluhu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta yang berada dekat dunia ini, Allah Ta'ala akan jadikan pada hari kiamat syuja'an aqra. Kalau muslimat perhatikan perkataan syuja'an aqra, diterjemah kat situ ular botak. Syuja'an aqra, maksudnya Allah Ta'ala akan jadikan hartanya dekat dunia ni yang dia tak keluarkan zakat, perumpamaannya adalah seekor ular yang berkepala botak. Syuja'an al-hayyatul zakar. Sebahagian para ulama menyebutkan syuja'an ini adalah ular jantan. Syuja'an adalah ular jantan. Aqra, botak. Kenapa Allah Ta'ala dalam hadis ini, Nabi SAW memberitahu kita harta itu akan dijadikan seumpama ular yang botak. Para ulama di antaranya At-Tibi ketika mensyarahkan hadis ini katanya, kerana yang botak itu ada dua perkara pada ular. Satu, botak sebab dia kata yang paling berbisa sekali. Yang kedua, kerana ular itu usianya panjang. Jadi kalau menurut perkataan At-Tibi ketika mensyarahkan hadis ini, disebabkan ular itu usianya panjang dan paling berbisa sekali sampai Allah Ta'ala jadikan dia botak. Lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ular itu zabibatan. Perkataan zabibatan ay nuqtatan saudan fawqa al-ainain. Maksudnya ular itu botak, kemudian di atas kedua matanya ada bintik hitam. Kalau diterjemah kat situ bertanduk dua. Tapi sebagian para ulama kata nuqtatan sauda, maksudnya seburuk-buruk ular, paling berbisa, bahkan di kedua matanya itu ada bintik hitam. Yutawwaquhu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan jadikan ular ini membelit di lehernya. Maksudnya harta yang tidak dikeluarkan zakat ini, muslimat, Allah akan jadikan dia umpama ular membelit tengkuk orang yang tak menunaikan hak harta. Para ulama berbahas tentang yutawwaquhu. Apa maksudnya? Sebahagian menyebutkan Allah Ta'ala akan menjadikan syuja' ular tauqan fi unuki. Ular itu membelit di tengkuknya. Sebahagian yang lain menyebutkan kata yutawwaqu dzalika ar-rajul syuja'an. Maksudnya kalau maknanya lebih kurang sama, cuma yang kedua ini mereka menyebutkan yutawwaqu dzalika ar-rajul syuja'an. Lelaki itu akan dibelit dengan ular. Thumma ya'khudhu bilih zimataihi. Bukan sekadar dibelit, ular itu akan ya'khudhu bilih zimataihi, akan mematuk dengan kedua rahangnya. Lih zimataihi ini maksudnya taraf. Maksudnya bahagian taraf ni maksudnya bahagian fam, rahang kita sebutkan. Yakni bisyadqaihi. Thumma yaqul ana maluk ana kanzuka. Ular ini akan belit dan patuk dan dia kata aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kanzun ini maksudnya adalah simpanan. Kalau mal maksudnya adalah harta. Jadi apa sahaja harta ataupun simpanan yang sepatutnya kita keluarkan zakat, seseorang itu tidak keluarkan zakat, maka inilah balasannya. Kemudian ular itu akan membaca ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله
huwa khairal lahum. Ular ini akan baca, silap, bukan ular ini membaca, Nabi SAW. Thumma tala, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, ayat pada surah Ali Imran 180. Dan janganlah sesekali orang yang bakhil dengan harta yang telah dikurniakan Allah kepada mereka daripada kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Maksudnya apa, muslim-muslimah? Ada sebahagian orang, kenapa kedekut? Kerana dia ingat harta yang dia simpan itu akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Orang bakhil biasanya risau terhadap masa hadapan. Kata, aku kena simpan, sebab kalau aku tak simpan, kalau aku tak berjaga-jaga, aku akan kehilangan harta, aku akan kehabisan harta, dan aku tidak ada jaminan untuk masa hadapan. Allah Ta'ala kata, sebenarnya sangkaan baik mereka itu bakhil, sebenarnya bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk untuk mereka. Bahkan ialah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kelak, pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan langit dan bumi. Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Baik, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran, kedekut ini Allah Ta'ala gambarkan dengan dua perkataan. Satu, bakhil. Satu lagi, syuh. Pernah dengar? Bakhil dan juga syuh. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hasyr, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Apa beza syuh dan juga bukhul, bakhil? Baik, Ar-Raghib Al-Asfahani katanya, al-bukhl imsakul muqtaniyat amma la yahikku habsuha anhu. Dia kata, menahan harta yang dikumpul terhadap apa yang tidak berhak untuk ditahan. Sepatutnya dibelanjakan untuk anak pinaknya, dia tahan, dia tak buat seperti itu. Yang lebih teruk daripada bakhil adalah syuh. Shin ha, syuh. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan perkataan syuh ini apa maksudnya. Huwal bukhl bi'ada'il huquq wal hirsu ala ma laysa lahu. Asyuh ini gabungan di antara bakhil untuk menunaikan hak, maksudnya anak pinak dia pun dia tak bagi. Wal hirsu ala ma laysa lahu, bahkan dia mengharapkan apa yang berada pada tangan orang lain. Maksudnya syuh, kalau nak dibandingkan syuh dengan bakhil kita sebutkan, syuh ini lebih teruk. Dan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hasyr, wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang mengambil perlindungan terhadap kebakhilan syuh dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Baik, hadis yang ke-92. Hadis yang ke-92 ini memperincikan satu persatu. Sahabat tanya, harta saja ke? Bagaimana dengan unta? Nabi jawab, unta balasannya kalau tak zakatkan ataupun tak tunaikan haknya, begini balasannya. Kemudian sahabat tanya lagi, kalau kambing dan juga lembu macam mana? Nabi jawab satu persatu. Baik, Abu Hurairah meriwayatkan hadis ke-92. Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluh imma ilal jannati wa imma ilal nar. Baik, kita potong sebab hadis itu panjang. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddah, tidak ada pemilik az-zahab, emas, dan juga fiddah, perak. Kadang-kadang orang promote apa, jual beli emas kan. Ada satu perkara yang dia terlupa untuk ingatkan orang yang jual beli emas. Apa dia? Berikan zakat terhadap emas yang dia beli.
Ya, sebab dia item ribawi. Dia mesti ada takabut, maksudnya yadan biyadin, kena direct gitu. Kalau dia nak beli online tak boleh, kalau nak beli ansuran boleh, tapi dengan cara pinjam duit orang lain dan beli emas tu tunai dan dia bayar hutang yang tu orang itu satu-satu sikit-sikit. Tapi online direct dia bukanlah online, maksudnya kita pinjam duit orang, nanti aku bayar kau satu-satu sikit-sikit, dapatkan duit tunai, beli direct, ada takabut yadan biyadin, sebab dia item ribawi. Dia tak boleh ansuran dan juga dia mesti dapat benda tu. Baik, itu kadang ada orang promote emas tapi dia terlupa nak promote, jangan lupa bayar zakat sekali. Betul. Betul. Dia ada, kita tengok ada punya kadar dia tu. Saya pun tak ingat berapa kadarnya, berapa gram. Ya. Yeah. Sebab saya tak simpan emas. Emas ni antara benda yang benda yang apa, susah nak nak di apa entah istilahnya tu. Dia bukan duit tunai gitulah. Dia kena susah nak nak pergi tukar duit tu. Kemudian dia ada susut nilai tak silap saya, kalau kita pergi tukar kat kedai, tengok dinar mana yang ni. Jadi sebenarnya benda itu tak diterangkan. Kalau dia jujur, kecuali lah kalau dia beli emas yang sejongkong-sejongkong, itu cerita lain. Ma min sahibi dhahabin wala fiddah. Ini mungkin peringatan untuk orang yang simpan emas dan emasnya itu patut diberikan zakat dan dia tak keluarkan zakat. La yuaddi minna haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu min nar. Melainkan pada hari kiamat sufihat lahu safaih. Sufihat maksudnya kepingan emas itu dileperkan gitu. Min nar. Para ulama bahas perkataan ini, min nar, dileperkan daripada api. Sama ada dia emas itu, harta yang disimpan itu, dia tak tunaikan zakat, dileperkan sehingga dia umpama api neraka, ataupun bukan emas dia yang ada dekat dunia dileperkan, tetapi api neraka tu dileperkan, hempuk kat dia. Fa'uhmiyah, maksud fa'uhmiyah ni maksudnya adalah dimarakkan, alaiha fi nari jahannam, fayuqwa biha janbuh, maka akan disetrika janbuh, lambungnya, wajabinuhu, jabin ini maksudnya ni, apa ni? Dahi. Wa dhahruh, dan juga dia punya belakang. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini menghuraikan kenapa Allah Ta'ala setrika dia punya bahagian muka dia dan juga bahagian lambung dia tu dan juga bahagian belakang dia. Sebab apa? Sebab bila orang minta sedekah kat dia ataupun orang minta dia keluarkan zakat, dia akan berpaling. Kan orang tak nak bayar zakat kan dia berpaling gitu kan. Dengan muka, dengan dia punya lambung dan juga bahagian belakang itu, dia akan belah macam gitu. Maka sebagai balasan Allah Ta'ala akan setrika anggota tersebut, bahagian yang menunjukkan kemuliaan. Kullama baridat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Setiap kali benda tu jadi sejuk, Allah Ta'ala akan panaskan semula dan setrika semula. Miqdaruhu 50,000 sanah. Selama berapa lama? 50,000 sanah, 50,000 tahun. Hatta yuqdha bainal ibad fayura sabilu, sehingga selesai urusan terhadap hamba-hamba ini, akhirnya Allah Ta'ala akan nampakkan dia punya jalan. Baik, ini kes orang beriman ni. Ini kes orang beriman. Yang bila dia tak bayar zakat, dekat hari akhirat, dia dihukum. Kemudian dia akan nampak jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sama ada dia ke syurga ataupun dia ke neraka selepas daripada hukuman ini. Para ulama sebutkan bagaimana satu orang itu akan ke syurga selepas disiksa, bagaimana pula dia akan dicampak ke neraka selepas disiksa. Sampailah datang
syafaat-syafaat yang kita telah pun sebutkan sebelum sesi ini. Selepas 50,000 tahun, kalau dia jenis orang mengakui bahawa zakat itu wajib dibayar tapi dia tak keluarkan, dia akan dapat hukuman ini selama 50,000 tahun, akhirnya baru dia masuk ke syurga. Maksudnya dia mengakui bahawa benda itu tak halal untuk dia tak tunaikan zakat, haram dia tak tunaikan zakat. Dia akui. Akhirnya selepas 50,000 tahun, dia masuk syurga. Yang masuk neraka ni mana pula? Orang yang istihlal, menghalalkan. Dia kata benda tu tak apa. Dia kata benda tu tak apa. Dia kata halal untuk tak bayar zakat. Dia kata halal untuk tak bayar zakat, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Qila ya Rasulullah, fal ibil. Sahabat faham, mungkin kita tak ada harta emas. Sahabat tanya, kalau unta macam mana wahai Rasul? Wala sahibi ibil la yuaddi minna haqqaha. Nabi kata pun sama juga terpakai dengan tuan punya unta, dan tidak menunaikan haknya. Baik, kalau muslim-muslimat tengok teks itu, halbuha yauma wirdiha. Halbuha ni maksudnya memeras susu unta. Yauma wirdiha, di hari dia memberikan minum kepada untanya. Apa maksud memeras susu unta pada hari dia memberi minum untanya? Para ulama bahas tentang perkataan halbuha yauma wirdiha. Di antara mereka menyebutkan, sebab unta ni diberi minum jarang. Seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi pada hari itu baru dia perah susu untuk bagi ke orang. Maksudnya apa? Kerikut. Orang minta susu kan, lapar gitu, dia pun banyak susu unta. Dia cuma bagi, ataupun dia tak bagi. Dia tahan daripada beri ke orang. Itu maksudnya halbuha yauma wirdiha. Illa idza kana yaumul qiyamati butiha laha biqa'in qarqar aw farama kanat. Allah Ta'ala akan balas kalau yang tadi pemilik harta emas yang juga zakat tak bayar zakat, Allah Ta'ala akan jadi leperkan benda tu, setrika dekat badan dia. Yang ini pula butiha laha biqa'in, Allah Ta'ala akan campak dia biqa'in qarqar, dengan satu lapangan yang sangat luas. Au farama kanat. Perkataan au farama kanat ini maksudnya Allah Ta'ala akan datangkan ke semua unta-unta dia tu, dan Allah Ta'ala datangkan unta yang gemuk-gemuk. Kenapa unta yang gemuk-gemuk? Wala yafkiru minha. Dan Nabi SAW kata tidak terlepas hatta fasilan. Fasil ini maksudnya anak unta pun turun sekali. Nak buat apa dekat ni? Unta-unta ni semua ni. Anak unta yang gemuk-gemuk ada sekali. Tat'uhu bi akhfafiha. Unta-unta ni akan pijak orang ni. Pijak muslim-muslimat. Dia tak bayar zakat unta, Allah Ta'ala akan datangkan unta ni dalam keadaan gemuk-gemuk semua. Hatta anak unta sekalipun pijak dia. Bukan sekadar dipijak. Yang lazimnya unta ni biasanya tak menggigit, ada unta menggigit. Tapi Allah Ta'ala akan jadikan unta ini apa? Wa ta'udduhu bi afwahiha. Unta ini bukan sekadar pijak tapi gigit. Kullama marra alaihi awlaha radda alaihi ukhraha. Jadi unta ni di permulaan kena pijak sampai unta yang penghujung ulang balik. Maksudnya apa? Apa maksud perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata marra alaihi awlaha radda alaihi ukhraha. Dia masuk kan pijak kan bersusun unta tu, masuk pijak sampai penghujung ulang balik. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah, pun sama juga 50,000 tahun kena pijak unta. 50,000 tahun kena pijak unta tu tak tahu lagi nasib tu ke syurga ke neraka. Hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Pun sama jugalah. Pemilik unta kalau dia kata benda tu aku tahu wajib bayar zakat, tapi dia tak bayar zakat, selepas 50,000 tahun Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Kalau dia kata benda tu halal tak bayar zakat, maksudnya dia menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan,
Dalam arti kata lain, haram. Kalau tak bayar zakat dia kata halal, maka Allah Ta'ala akan campak ke dia ke dalam neraka setelah hukuman 50,000 tahun. Qila ya Rasulullah fal baqaru wal ghanam. Kata wahai Rasul, bagaimana pula dengan lembu dan juga kambing? Wala sahibi baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha baqa'in qarqar la yafkidu minha syai'an laysa fiha aqsa'u wala jalha'u wala ghasba'u tantihuhu biquruniha wa tata'uhu biadlafiha kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Pun sama juga seperti mana lembu. Nabi SAW sebutkan, maka pada hari kiamat kelak lembu dan kambing tersebut dibesarkan di tempat yang luas, tidak kehilangan satu pun daripadanya. Tidak ada yang bertanduk bengkok, tidak punya tanduk atau retak tanduknya. Lembu dan kambing tersebut menanduknya dengan tanduknya. Tanduk, lembu dan kambing itu tanduk. Lembu tu dekat dunia bertanduk ataupun tidak, tanduk dia dekat hari akhirat. Kalau tadi pijak gigit, lembu kambing tanduk dan juga pijak. Pun sama juga 50,000 tahun. Dia tengok kalau dia satu orang yang kata zakat kena ditunaikan, Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Kalau sebaliknya seperti mana sahibul ibil dan juga sahib zahab wal fiddah, maka dia akan masuk ke neraka wali'iyyazubillah. Bab berikutnya, rupa azab neraka. Muslim-muslimat yang rahmati Allah sekalian, ada orang dekat dunia ni bunuh diri sendiri. Ada orang dekat dunia bunuh diri sendiri. Maka pada hari akhirat, cara bagaimana dia tarik nyawa dia, Allah Ta'ala akan datangkan semula. Bahkan bunuh diri merupakan salah satu dosa besar, top 10 dosa besar. Syirik, tak solat, bunuh diri merupakan salah satu dosa besar. Pengajaran daripada hadis ke-93 ni adalah putus asa macam mana sekalipun kita dalam dunia ini. Kadang-kadang kita putus asa juga berbuat sesuatu. Jangan putus daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu beza tu. Kita putus asa, tak boleh kata tak boleh ni. Tapi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Paling teruk sekali putus asa sampai tarik nyawa sendiri. Ada orang ingat dengan menarik nyawa sendiri perkara itu akan selesai. Tak. Bahkan Allah Ta'ala akan datangkan seumpama bagaimana dia bunuh diri dekat akhirat kelak. Baik, Abu Hurairah menuturkan Nabi SAW bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man katala nafsahu bihadidatin thumma inqata'a alayya shay'un khalid yaqul kanat hadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Yang paling ditakuti azab bunuh diri ni muslimat, perkataan Nabi tu. Yang mana satu? Khalidan mukhalladan fiha. Dia kekal macam itu kat dalam neraka selama-lamanya. Tarik nyawa merupakan hak Allah Ta'ala. Okay. Dia mencabar Allah Ta'ala. Dan termasuk sekali dosa bunuh diri ni apa dia? Putus asa. Dia menafikan sifat rahmat Allah Ta'ala. Baik, siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk membunuh dirinya? Kan macam-macam ada cara bunuh diri kan? Sekarang ni bunuh diri macam mana? Gantung kot. Kalau orang tersebut mati dengan mencampakkan dirinya pada gaung ataupun daripada gunung ganang, maka ia di neraka Jahannam menjatuhkan dirinya dalam. Allah Ta'ala akan datangkan semula gunung mana dia jatuh itu, dia terjun, dan dia akan terjun ke dalam neraka. Sama persis macam mana dia bunuh diri dia, dalam keadaan kekal abadi selamanya. Macam itu dia ulang-ulang. Sesiapa yang minum racun untuk membunuh dirinya, ada orang minum racun, maka racun itu Allah Ta'ala akan datangkan semula berada pada tangannya. Racun yang diminum dekat dunia sampai dia mati,
Allah Ta'ala akan datangkan semula racun itu untuk dia minum di neraka Jahannam. Perit tak minum racun? Perit, mati perit minum racun. Kita tak tahu lah kan, kita tak pernah cuba. Tapi racun satu benda, pernah keracunan makanan tak? Perit bukan tidak. Ini racun yang merosakkan dalaman manusia itu. Allah Ta'ala akan datangkan semula racun itu, engkau pegang racun ini, minum dekat neraka Jahannam selama-lamanya. Ulang-ulang minum racun, ulang-ulang minum racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan sepotong besi, maka sepotong besinya berada di tangannya untuk ditusukkan di perutnya di neraka Jahannam. Kalau dia bunuh diri dengan menusukkan besi di perutnya, besi yang sama Allah Ta'ala akan datangkan untuk cucuk perutnya. Ini perumpamaan. Dia banyak cara bunuh diri. Ada orang ambil pistol, menganga, tembak dalam mulut. Ada orang tembak dekat kepala, terburai. Macam-macam cara orang bunuh diri. Maka benda yang sama masing-masing Allah Ta'ala akan datangkan pada hari kiamat. Kesimpulan, selain daripada rupa azab neraka ini seperti ini, di antara perkara lain yang kita boleh dapati adalah manusia, kemaksiatan yang dibuat dekat muka bumi ini, salah satunya bunuh diri, Allah Ta'ala akan datangkan semula pada hari kiamat. Sebab ada orang ingat terlepas kan? Dia kata aku lepas masalah ni, aku bunuh diri lepas masalah. Tak, Allah Ta'ala batalkan niat dia tu. Nak terlepas daripada apa yang dia hadapi dekat dunia, bunuh diri, Allah Ta'ala akan datangkan semula. Engkau bunuh diri macam mana engkau buat semula macam mana engkau bunuh diri dekat dunia. Dan ini merupakan salah satu azab Allah Ta'ala. Kesimpulan lain adalah jangan putus asa. Ada masalah macam mana sekalipun, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Putus asa maksudnya give up untuk buat perbuatan itu, yang mungkin satu hal lain. Kata suruh paksa study, tak boleh study, saya minat berniaga. Ya tak apa, itu bukan termasuk putus asa, sebab itu batas kemampuan dia. Baik, hadis yang ke-94. Kita bagi laju sikit ni. Nak bagi khatam. Habis lah ni, hadis ni. Habis awal. Hadis ke-94. Ibnu Abbas meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini orang yang suka melukis. Melukis gambar yang bernyawa. Okay, dia berbeza dengan tangkap gambar. Tangkap gambar berbeza dengan melukis gambar. Buktinya orang yang tidak mempunyai penglihatan mampu untuk snap gambar. Yang kedua, gambar yang ditangkap itu adalah persis. Dia tidak mengubah ciptaan Allah ataupun buat sesuatu benda yang lain. Baik, Ibnu Abbas meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwir fin nari yuj'al lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. Setiap musawwir kat sini boleh membawa maksud melukis, boleh membawa maksud membuat berhala. Musawwir, membentuk musawwir, membentuk gambaran maksudnya. Setiap musawwir berada di dalam neraka. Jadi kalau nak melukis, muslim-muslimat, tidak salah untuk melukis, tapi jangan lukis makhluk hidup. Lukis pokok, lukis gunung, lukis apa-apa saja, lukis apa? Kaligrafi semua boleh, tapi jangan lukis makhluk bernyawa. Kerana pada hari kiamat Allah Ta'ala akan berikan nyawa setiap lukisan yang dibuat itu. Untuk apa? Untuk menyeksanya. Bagaimana? Wallahu a'lam. Jadi pengajarannya adalah jangan melukis. Dalam masa yang sama jangan meletakkan di dalam rumah kita lukisan yang mempunyai ruh. Anjing mungkin tak ada masalah. Bukan maksudnya tak ada masalah masuk dalam rumah, tak. Maksudnya kita sebagai umat Islam jarang ada orang pelihara anjing, walaupun ada kita tahu. Tapi gambar ini ada sebahagian rumah kaum muslimin yang meletakkan gambar. Okay, dia ada mudarat meletakkan gambar dekat rumah kita. Di antara mudaratnya adalah malaikat tidak mendoakan keberkatan dalam rumah tersebut.
Kemudian mudarat yang lain adalah takut-takut kita tertimpa ain, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Katanya sihir ain juga boleh berlaku melalui gambar. Jadi lekatkanlah apa saja kat rumah itu, hadis ke apa, tapi jangan lekatkan sesuatu makhluk yang bernyawa. Baik, hadis yang ke-95. Hadis yang ke-95 ini muslim simat adalah berkenaan Abu Dzar. Abu Dzar merupakan salah seorang sahabat Nabi yang meninggalkan dunia. Dalam arti kata lain, beliau ini seorang yang sangat zuhud. Okay. Jadi ini kisah Abu Dzar. Al-Ahnaf bin Qais menceritakan, Jalastu ila mala'in min Quraisy, faja'a rajulun khashinu sya'ar والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم. Al-Ahnaf bin Qais menceritakan, katanya, Jalastu ila mala'in min Quraisy. Dia kata, aku duduk bersama dengan sekelompok Quraisy. Faja'a rajulun, seorang lelaki datang. Al-Ahnaf tidak bagi tahu siapa lelaki tersebut, tapi riwayat ini akhirnya kita tahu bahawa lelaki tersebut adalah sahabat Nabi Abu Dzar. Khashinu sya'ar wathiyabi walahiyah, rambutnya serabai, pakaian yang tak terurus, dan keadaannya itu kusut masai. Hatta qama alaihim fasallam. Lalu lelaki ini berdiri di majlis Ahnaf bin Qais dengan sekelompok manusia. Lalu lelaki ini beri salam. Thumma qal bashiril kanizina biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam. Perkataan bashir ini sebenarnya, kalau kita sebut abshir, bergembiralah. Tapi Abu Dzar gunakan perkataan sini bashir, bergembiralah. Tapi apakah yang dimasukkan oleh Abu Dzar kat sini bergembira? Tak. Ini bahasa sinis yang Allah Ta'ala sendiri gunakan dalam Al-Quran. Bashir, dia taubih, maksudnya untuk menempelak. Bashiril kanizina biradfin yuhma alaihi. Abu Dzar ataupun lelaki ini kata, khabarkan berita gembira kepada Al-Kanizin. Al-Kanizin maksudnya orang yang mengumpulkan harta. Biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam, dengan batu yang dinyalakan ke atas mereka pada hari kiamat. Thumma yudha'u ala halamati thadyi ahadihim hatta yukhraja min nuqdi katifih. Batu ini, muslim-muslimat, ini salah satu bentuk siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Ini kan kita bicara tentang rupa azab neraka. Salah satunya adalah Allah Ta'ala akan nyalakan batu, lalu diletakkan halamati thadi. Halamati thadi ini kalau kita terjemah sebagai puting susu. Allah Ta'ala letakkan batu tu kat situ. Ya subhanallah, ini semua azab siksa Allah Ta'ala beri. Ada yang kena pijak dengan unta, ada yang kena gosok dengan lempengan-lempengan emas, perak daripada batu api neraka. Ini pula Allah Ta'ala letakkan batu gitu dekat dia punya puting susu. Hatta yukhraja min nuqdi katifi. Allah Ta'ala letakkan kat situ, kemudian keluar batu itu daripada bahagian bahunya. Bagaimana? Wallahu alam. Wa yudha'u ala nuqdi katifi hatta yukhraja min halamati thadi. Dia dua. Satu masuk batu tersebut melalui puting susu sampai keluar dekat dia punya bahu, ataupun Allah Ta'ala letakkan daripada bahu keluar dekat situ pula. Dua-dua. Yatazalzalu thumma walla. Orang ini bila Allah Ta'ala letakkan begitu, yatazalzal, dia apa? Menggeletar. Thumma walla. Kemudian laki itu pun berpaling. Fajalasa ila sariyatin. Lalu laki itu bersandar dekat sariyah. Sariyah maksudnya adalah tiang. Wa tabi'tuhu wa jalastu ilaihi wa ana la adri man huwa. Al-Ahnaf bagi tahu, aku tengok lelaki ini
Aku perhati, aku ikut. Sampai aku nampak dia duduk dekat tiang, aku pun duduk dekat dia. Dan aku tak tahu dia itu siapa. Faqultu lahu la ura al-qauma illa qad karihu alladhi qulta. Dia kata, wahai fulan, aku tak nampak ketika mana engkau berbicara, melainkan kaum yang kau berbicara dengan mereka itu, mereka tak suka perkataanmu. Itu sebab muslim-muslimat, di antara amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, kan dakwah ni kan amar ma'ruf nahi mungkar kan. Amar ma'ruf maksud kita suruh buat kebaikan. Nahi mungkar maksudnya apa? Kita menghalang kejahatan ataupun dosa. Di antara dua ni, mana lebih mudah dan mana lebih susah? Kalau kita buka YouTube akan ada orang suruh sedekah, suruh itu kan. Kita tak marah itu. Kita tak marah. Bahkan kita okey. Suruh solat, suruh zikir, suruh selawat. Kita okey. Ataupun kebanyakan orang bila disebut gitu, dia faham lah. Bayar zakat. Cuma dia buat tak buat lagi lah. Sebab itu perintah untuk buat kebaikan. Ya mungkin sebahagian itu kita boleh pilih dalam bab sunat. Tapi kalau kita tegah orang daripada melakukan kemaksiatan, biasanya orang kan mudah melenting. Tak payah sebut maksiat lah. Rokok, kita kata jangan merokok. Ada orang faham. Tapi ada yang kebanyakannya bila kita kata jangan merokok, dia melenting. Jadi laki ini beritahu, azab api neraka untuk orang yang al-kanizin, orang yang mengumpulkan harta. Jadi Al-Ahnaf beritahu, dia kata orang yang kau beritahu tu tak suka apa kau punya perkataan. Jadi kita ni muslim-muslimat, sama ada orang suka ataupun tidak, menjadi tanggungjawab kita sebagai talibul ilm. Dan juga saya percaya muslim-muslimat yang berada depan saya ni adalah talibul ilm, maksudnya ada kesedaran yang belajar kan. Tanggungjawab kita untuk amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Dan kita pernah sebutkan kat sini, martabat paling rendah cabaran dakwah adalah di label dan juga di cerca. Qala innahum la ya'qiluna syai'a. Laki ini beritahu mereka itu tak mengerti sesuatu pun. Qala li khalili, kekasihku berkata kepadaku, qultu man khaliluk. Lalu Al-Ahnaf pun beritahu, siapa kekasihmu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahnaf tahu bahawa ini merupakan sahabat Nabi. Ya Abu Dhar, atubsiru Uhudan. Dia kata, wahai Abu Dhar, apakah engkau melihat Uhud? Qala fanadhartu ila syamsi ma baqiya minan nahar. Aku melihat matahari ma baqiyan minan nahar, daripada apa yang tersisa pada waktu pagi. Wa ana ura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi hajatin lahu. Qultu na'am. Aku diperlihatkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yursiluni, mengutuskan aku pada satu hajat. Lalu aku berkata kepada Nabi, iya. Qala ma uhibbu anna li mithla Uhudin dhahaban unfikuhu kullahu illa 3 dananir. Dan tidaklah aku suka aku memiliki sebesar Uhud emas, unfikuhu kullahu. Maksudnya Abu Dhar ini orangnya zuhud. Dia sebutkan, mestilah apa yang disebut oleh Abu Dhar itu merupakan perkataan Nabi SAW, yang siksaan tadi itu. Bagi orang yang mengumpulkan harta, dalam masa yang sama tidak menunaikan hak harta. Sebab itu adalah perkara ghaib. Mustahil Abu Dhar menerima wahyu. Jadi Abu Dhar mengambil daripada Nabi SAW. Jadi Abu Dhar kata, aku ni tak suka memiliki harta sebesar bukit Uhud, melainkan aku nak untuk semua sekali diinfakkan fi sabilillah, melainkan 3 dinar untuk memenuhi kehidupan seharian dia. Wa inna haula'i la ya'qilun. Mereka itu sesungguhnya tidak berakal. Innama yajma'una ad-dunya. Sesungguhnya mereka itu mengumpulkan dunia. La wallah, tidak demi Allah. La as'aluhum dunya.
aku sekali-kali tidak akan meminta dunia daripada orang-orang ini yang mata mereka itu hanya memikirkan dunia. Wala astaftihim an din, dan orang-orang yang nak dunia, aku tidak akan minta fatwa daripada mereka. Dan ulama su', ulama yang buruk, yang bila mereka itu berfatwa, fatwa mereka itu berdasarkan kepentingan dunia. Macam mana? Ada. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia termasuk sekali, ya kita kena ambil fatwa Abu Zar ini. Wala astaftihim andin, aku tidak akan minta fatwa daripada mereka hatta alqallah, sehinggalah aku menemui Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis yang terakhir, muslim-muslimat, perhitungan amal kaum mukminin. Hadis yang ke-96, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabb hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitaba hasanatihi wa amma al-kafiru wal munafiqun fayaqulu al-ashhad هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Baik, perhitungan amal kaum mukminin. Kita harapkan kita termasuk sebahagian daripada hadis ini, yang mana Allah Ta'ala bila panggil kita, Allah Ta'ala akan tutup daripada diketahui oleh seluruh manusia pada hari kiamat. Kita ini muslim-muslimat, tak semualah aib kita ni. Satu saja pun cukup untuk memalukan kita. Satu aib saja, saya yang bercakap ni, juga kita semualah. Satu sahaja aib kita diketahui orang, ataupun ada orang sekarang ni buat dosa terang-terangan kan. Semua orang nampak, tapi kalau orang sebut dosa itu, dia pun malu sendiri. Sedangkan dia dalam masa yang sama mencerca orang, maki orang. Tapi kalau kita sebut dekat khalayak, dia sendiri malu. Apatah lagi dosa yang kita simpan sendiri untuk diri kita, lebih kita malu. Satu cukup untuk menjatuhkan air muka kita, apatah lagi kita di hadapan Allah Ta'ala, dan semua makhluk yang pernah hidup dekat muka bumi ini menyaksikan kita dengan Allah Ta'ala kita punya perhitungan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi pastilah kita harap supaya semasa Allah Ta'ala hitung kita tu, biar kita dengan Allah sahaja tahu. Innallaha yudnil mu'min, Allah Ta'ala akan rapatkan seorang mukmin. Yudni maksudnya rapatkan. Fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan kanaf ini maksudnya apa, macam kemah gitu. Wa yasturuhu, dan Allah Ta'ala akan sitarnya, tutup. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat perhitungan seperti ini. Kita tak nak bila Allah Ta'ala panggil kita terbuka gitu. Allah Ta'ala letakkan kanaf ni maksud macam kemah gitu, dan Allah Ta'ala tutup. Ata'rifu dhanba kadha, Allah Ta'ala tanya satu-satu muslim-muslimat. Atas satu sen, Allah Ta'ala tanya apa? Daripada mana kau dapat, ke mana kau belanjakan. Masa sekian aku berikan engkau masa, apa yang kau gunakan? Allah Ta'ala sebut, ata'rifu dhanba kadha, wahai hamba, apakah engkau mengiktiraf dosa ini? Ata'rif, Allah Ta'ala tanya sesuatu muslim-muslimat. Katalah ada yang hidup 40 tahun, Allah Ta'ala tanya dosa selama 40 tahun sejak dia itu baligh. Na'am ay Rabb, ya, depan Allah Ta'ala ada yang boleh berbohong. Jadi mukmin akan kata, wahai Tuhan, iya. Wahai Tuhan, iya. Iya sahaja jawapan kita muslim-muslimat. Dosa ini iya, dosa itu iya, dosa ini iya, semua iya saja jawapan kita. Hatta idza qarrarahu bidhunubi, sampailah dia mengakui semua dosanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, macam kita lah kan, kita tak sedia periksa,
Kemudian kita jawab soalan. Sebelum paper tu datang kat kita, ataupun lecturer kita tanda, ataupun cikgu kita tanda, kita ada firasat yang kita ini gagal ni kan, ini lulus. Sama jugalah dengan mukmin ini. Bila salah sebut dosa itu dosa ini, dia kata halak, dia kata aku binasa. Qala satartuha alayka fid dunya. Allah Ta'ala kata apa? Aku tutup untuk engkau dekat dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan aku ampunkan dosa itu ke semua sekali pada hari ini. Muslim-muslimat, kita harapkan inilah adalah perkataan Allah kepada kita. Aku tutup daripada semua makhluk tahu dan aku ampunkan. Tapi untuk dapat ini, kita kena usaha sekarang. Apa dua cara supaya Allah Ta'ala berikan kita ganjaran seperti ini? Yang pertamanya adalah jangan buka aib sendiri. Nabi SAW menyebutkan, kullu ummati, setiap umat aku, mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umat aku ini akan diberikan pengampunan, melainkan orang yang mujahir. Apa maksud mujahir? Orang yang menjaharkan dosa-dosanya. Jadi kita ini kalau ada dosa, jangan diwar-warkan. Yang kedua, apa dia? Jangan buka aib orang lain. Ini mungkin susah lah bagi orang yang suka sembang kan. Guru saya maklum kat saya, manusia ni bila bertemu, dia akan sembang pasal diri dia. Katalah saya sembang kat kedai kopi kan, dengan muslim-muslimat. Mula-mula sekali kita sembang apa? Tadi aku buat gini, bulan lepas aku buat gini. Kawan tu pun tukar sembang. Aku buat gini, aku buat gini. Lepas habis modal nak sembang pasal diri sendiri, biasanya orang akan sembang pasal apa? Orang akan mula sembang pasal orang lain. Jadi kita kena berhati-hati. Bila habis modal nak sembang, jangan sembang pasal orang lain. Orang yang paling selamat dekat akhirat adalah orang yang menjaga lisannya. Dan menjaga lisan termasuk akhlak dan juga adab yang mulia. Ini merupakan hadis terakhir penutup buku ini. Satartuha alayka fid dunya fayu'ta kitaba hasanatih. Allah Ta'ala akan berikan kitab kebaikannya. Wa ammal kafir wal munafiqun, adapun orang kafir dan juga orang munafik, fayaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang ataupun golongan-golongan yang mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang yang zalim. Alhamdulillah, hadis yang terakhir, hadis yang ke-97. Setelah buku ini berapa tahun? 2 tahun lebih kot. Sebelum lagi 2 tahun PKP dan sebelum. Ya, penutup hadis ini. Punca manusia ramai ke neraka. Su'ila, Abu Hurairah menuturkan, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqal taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal faraj. Nabi SAW ditanya tentang perkara yang terbanyak menyebabkan manusia masuk syurga. Setelah Syekh ini sebut tentang syurga, apa yang ada kat syurga, bagaimana Allah Ta'ala perlakukan hamba yang masuk ke dalam syurga, setelah nikmat itu Allah Ta'ala berikan nikmat paling kemuncak dalam melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian Syekh ini sebut tentang neraka, apa yang berada dalam neraka, bentuk amalan dan sebagainya. Dia tutup ini. Siapa nak pilih ke syurga, dia kena buat ini. Siapa yang nak ke neraka, ini adalah puncanya. Nabi SAW ditanya tentang akthara ma yudkhilun nas al-jannah. Apa yang menyebabkan kebanyakan orang masuk ke dalam syurga? Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Katanya taqwallah,
hubungan dengan Allah itu dia bertakwa, dengan sesama makhluk dia berbuat ihsan. Walaupun kita sebutkan ihsan juga berlaku di antara hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Maksudnya dia jaga hubungan Allah Ta'ala, jaga hubungan dengan makhluk pun dijaga. Wa su'ila an akthari ma yudkhilun nas an-nar. Dan Nabi SAW bertanya, apakah yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka? Dua muslimat. Apa dia? Al-fam wal faraj, iaitu mulut dan juga alat sulit. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bertakwa dan juga berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kita taufik untuk menjaga mulut dan juga faraj kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.